Dia ni hebat. Aku takut terlupa, catat sikit. Oh, dah point. Akbar. Assalamualaikum dan salam wibah. Anda sudah menyaksikan siapa tetamu kami pada malam ini dan telah pun kami war-warkan awal. Ini adalah merupakan penutup kepada antologi Ada Apa Dengan. Seperti mana yang sudah kami maklumkan dari awal, setiap satu parti kita berikan suluhannya kerana dengan jangkaan awal kita mungkin akan berdepan dengan realiti pilihan raya umum pada awal suku pertama tahun ini, tapi kelihatannya disebabkan oleh pengumuman PKP dan juga darurat kemungkinan dianjakkan. Tapi segalanya berkemungkinan masih lagi banyak elemen pendidikan politik yang ingin kami terapkan di dalam dialektika ini dan anda sedang menyaksikan prolog pada malam ini. Suluhannya adalah kepada Parti Bersatu. Parti kalau kita anggap sebagai parti yang menjadi tunjang kepada kerajaan dan kabinet pada hari ini, dan kami bawakan timbalan presidennya sendiri pada malam ini yang berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Haji Azumur. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi datang jauh-jauh ni dan time-time macam ni, tapi kita masih jaga jarak ni. Ya, jaga jarak. Alhamdulillah, saya pun bukan lari daripada kawasan lain negeri. Saya memang berada di sini. Ada di sini. Besok saya ada mesyuarat dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Bukan mesyuarat pun, satu perjumpaan. Jadi saya berada di Kuala Lumpur. Sempat meluangkan masa bersama kami. Dan juga Tuan Syed Hassan Syed Ali, Setiausaha Agung Perkasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jarang-jarang kami selalunya kami banyak melakukan bual bicara ini secara digital dalam talian. Tapi sementara Datuk Seri kata boleh datang, Tuan Syed kata, oh kalau Datuk Seri datang dia pun nak datang juga. Jadi terima kasihlah. Asalnya kami ingat nak mempertemukan dua pandangan yang berbeza. Datuk Seri kata rupanya ni satu ni, satu geng. Itu yang saya percayalah. Saya tak tahu nak dengar juga apa yang Tuan Syed saya cakap hari ini. Okey. Dan sebagai penutup antologi ini, kami berikan kesempatan ini kepada Bersatu. Kami sudah pun membuat cuplikan pandangan awam. Kita buat culaan sikit. Setiap satu parti itu kami tanyakan apa pandangan mereka tentang satu-satu parti, bermula dengan PKR dahulu, kemudian UMNO, DAP, PAS. Kita sudah, dan tiba waktunya untuk Bersatu. Pandangan awam, tiga perkara yang sempat kami kutip, tiga perkara yang kami kongsikan sekarang ini, iaitu pertamanya menganggap bahawa kewujudan Bersatu ini memecahkan lagi penyatuan Melayu yang ada. Dahlah pecah lagi. Itu pandangan awam. Datuk Seri tadi macam tak selesa dengan pandangan itu. Ini ruangnya untuk kita memberikan penjelasan. Yang kedua, dipersoalkan tentang kaliber kepimpinan, ya, dan juga yang ketiga, apa tadi Suhaili? Yang ketiga elemennya adalah berkait tentang tentang kerajaan minoriti. Ia tidak mewakili suara majoriti di dalam kabinet yang sedia ada. Itu tiga pandangan awam. Sama ada kita bersetuju atau tidak, selepas kami membuat culaan, itulah pandangan awamnya. Dan hari ini kita melihat realitinya juga, parti ini berdepan dengan kemelut, terdapatnya tekanan, tak kunjung henti, Datuk Seri. Bermula dengan insiden Datuk Seri dululah, sampai hari ini nampaknya masih berlangsung. Kalau kita ingin membina satu naratif lah, untuk orang memahami letak duduk Bersatu hari ini, Datuk Seri, macam mana Datuk Seri nak bercerita pada rakyat umum? Ya Allah, terima kasih kerana menjemput saya, Tuan Syed. Terima kasih kerana menjemput saya, kerana bila Tuan Syed menawar jemput saya, berkejar lah orang Perak tu nak datang. Orang kawasan tambah pula lagi ada kawan sahabat lama saya, Tuan Syed Hassan. Saya fikir tentu ada ramai lagi yang ada pemimpin-pemimpin dalam Bersatu yang lebih berhak untuk menyampaikan apa yang Tuan Syed sebutkan itu tadi. Tetapi daripada pandangan saya sendirilah, daripada mula kami menubuhkan ataupun berhasrat nak menubuhkan sebuah parti, adalah tak lain dan tak bukan semata-mata untuk menyelamatkan negara kita, yang kita fikir pandangan kami pada ketika itu ke arah, sedang menuju ke arah yang boleh membinasakan negara. Jadi kita perlu lakukan sesuatu, dan pada ketika itu dalam senario di mana kita mendapati amat penting untuk kita menubuhkan sebuah parti dan menubuhkan kerajaan. Dan itulah yang telah berlaku, dan sehingga sekarang ni kita dapati Parti Bersatu ni telah sebuah parti yang baru 4 tahun. Tapi ada 2 orang Perdana Menteri daripada parti ini. Beberapa orang menteri besar, yang menteri besar sekejap, menteri besar lama, menteri besar yang mewakili 2 komponen yang berbeza. Kemudian
terseradung keluar. Terseradung faham. Jadi ini antara yang berlaku dengan parti kami, tetapi hasrat, asas dan tujuan penubuhan parti itu saya fikir masih kami kekalkan. Kami ingin mencita-citakan sebuah negara yang progresif, negara yang bebas daripada salah guna kuasa, rasuah. Kita mahukan kekayaan negara ini dapat dinikmati oleh semua rakyat. Pendidikan diutamakan, agama tetap dipertahankan, martabat bangsa sentiasa berada di tempat yang sepatutnya. Ini perkara yang terus kita perjuangkan sehingga sekarang bersama dengan rakan-rakan, tak kira daripada parti mana sekalipun, tetapi saya kira jika satu-satu pihak yang ataupun individu sekalipun yang mempunyai hasrat yang sama terhadap negara ini, kita mengajak mereka untuk bersama dengan perjuangan yang kami bawa. Okey, masih dengan jiwa besar itu ya. Meskipun kemelutnya tu panas lagi, masih hangat, tak berapa lama tekanannya dihadapi. Kita akan kembali ke situ nanti. Tuan Syed adalah antara individunya yang awal bersama bersekali dalam bersatu. Ya, tapi mungkin kacamata ketika penubuhan itu hingga hari ini, apakah masih kekal sama dengan citra yang digambarkan oleh Datuk Seri tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed dan juga tim yang jemput saya. Terima kasih rakan saya ni, YB Peja, saya panggil YB Peja ya. Semua kenal sebegitu, yes. Tapi saya kena address pakai Datuk Seri juga. Tapi YB tak payah panggil Peja ya. Parlimen dah. Jadi bila kita nak bercakap pasal satu ni, bila jemput saya rasa tak ada masalah, kerana saya rasa saya antara orang yang pertama mula-mula mesti nak tubuhkan Bersatu ni. Even Bersatu punya nama pun saya yang bagi. Kalau Peja boleh setuju. Saya ingat masa 2 bulan 7 2016 di rumah bulan puasa di rumah Tan Sri. Kita lebih kurang 8 orang, saya, Saudara Peja, Datuk Ibrahim Ali, Sanusi, Arwah, Tun, Mukris datang lambat sikit, Anas lepas tu Tan Sri Muhyiddin dan Syafiq Abdal. So kita berbincang dan saya pun beritahu yang kita cuba take over satu parti lain dan sedang proses tukar nama parti dan juga sikit ubah perlembagaan. So nama yang saya cadangkan adalah Pertubuhan Pribumi Bersatu Malaysia. Sebab kita nak kena macam kononnya Perkasa nak bersama masa itu. Majoriti lah. Tapi ada juga orang UMNO dalam Perkasa tak setuju. Tapi kita rasanya masa peringkat runding sebelum mesyuarat tu kita pernah cakap-cakap untuk gunakan rangkaian Perkasa. Jadi saya cadangkan nama tu sebab kita punya Pertubuhan Perkasa, Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia. Yang ni Pribumi Bersatu Malaysia. Dia memang tak lari kat situ lah. So seronok lah, sembang dah seronok macam dah nak jadi apa semua kita cerita 2-3 benda lain. Dan saya terkejut hari tu bila Tun cakap, okey lepas ni Perkasa kena tone down sikit lah pasal isu Melayu. Peja mungkin dengar, mungkin dia pun terdiam. Itu bila? Malam tu lah. Malam pertama yang kita bincang nak tubuh Parti Bersatu. Saya pun terkejut. Saya pun diam, Tok Ibrahim pun diam, Tan Sri pun diam. Bila Tun sebut itu, sebenarnya semua terkejut. Jadi bila balik tu dalam kereta, macam mana Tun boleh cakap macam tu? Sebelum ni kita ceramah sana sini, dia pun bantai UMNO, takut cakap pasal Melayu apa semua. Tapi saya fikir-fikir tak boleh, Tok, ini politik. Kita aktivis. Kita kena stay dengan kita punya ni. Datuk pun kata tak apa, kita tengok sejauh mana. So beberapa kali mesyuarat lepas tu, di akhir sekali, last kita bersama mesyuarat di rumah Tan Sri juga, yang esok atau lusanya dah nak summit. Kita bincang dari segi logo, dari segi bendera, perlembagaan kena ubah sana sikit. Ini cukup berani berlawan dengan Tun pasal isu apa usia apa semua malam tu. Pemuda. Kita dah ada 3 perlembagaan, saya yang reka awal perlembagaan tu, tapi lepas tu kita bincang sama-sama dengan Dr. Mazuki Peja sebagai Jabatan Kuasa tim perlembagaan ni. So bila malam tu kita finalkan semua sekali sebab dah ada perubahan apa semua.
Daripada 3 sayap, kita jadikan 2 sayap. Kita maknanya malam tu, kita dah final semua, berapa jumlah, pangkasa penaja semua. Tapi akhirnya, mesyuarat malam tu, Datuk Ibrahim pun tanya Datuk Tun. Tun, betul ke saya dengar orang-orang Tun nak bawa parti ni bersama dengan DAP? Tun kata, yes. So, count me out. Tok Ibrahim kata, count me out. Saya rasa ramai yang terkejut pasal, jadi itulah pendirian Datuk Ibrahim. So, that's the last meeting yang kita ada lah. So, nak sentuh pasal apa ada dengan Bersatu, kat situ, peringkat awalnya, kita dah mula tengok Bersatu, dah macam UMNO punya time, dah mula takut nak cakap pasal Melayu. Itu baru nak tubuh. Itu yang saya lihat. Tapi saya tak nak cakap semua. Yang cakap baru Tun. Kan? Jadi, dari segi lain pula, yang saya tengok kita apa ada dengan Bersatu ketika itu adalah pemimpin-pemimpinnya yang berani. Yang ada jawatan timbalan Perdana Menteri. Yang ada jawatan Menteri Besar. Yang ada ketua-ketua bahagian ketua-ketuaan. Cukup berani untuk ambil tindakan menentang parti. Sampai kena pecat. Itu kita kena respect dengan diorang. Orang-orang dah sekarang dia jadi menteri ni ikut je. Sebab apa kita kena respect kat situ. Itu ada satu orang kata yang macam kita tengok tadi, apa kaliber pemimpin yang kaliber, yang orang kata yang you cakap tadi tu. So yang lain tokoh-tokoh yang macam kita sebut Tan Sri Peja juga dah position tokoh sana ni bukan tokoh. dah position bagus lah dekat Kedah masa MB-nya Mukris kan. Sayanglah kalau kena pecat dia. Peja pun sama. Kena pecat lah. So kita nak pemimpin yang sanggup berkorban jawatan ini yang sesuai masa tu. So lepas tu kita tengok, kita nak betulkan balik yang pecah belahkan Melayu. Saya nak tekankan kat sini, walaupun tadi saya kritik Tun pasal tu, tapi ini kita kena tahu bahawa Tun nak tubuh parti ni bukan suka-suka. Kita pernah jumpa 2-3 kali. Tun, kita cuba parti baru lah. No, jangan dulu. Tun menentang daripada dalam parti, bersuara, menegur. Lepas tu pergi ikut platform mana yang panggil dia, ceramah, dia pun bantai UMNO. Lepas tu tak reti nak undur juga, tak reti nak betul juga. Dia keluar parti. Lepas tu tak berubah juga. Dia join Bersih. Tak berubah juga. Dan baru dia tubuh Deklarasi Rakyat. Berapa usaha dia supaya UMNO berubah lah. Tapi tak nak berubah juga, terpaksa tubuh parti. Itu yang kita rumusan untuk peringkat awal yang saya cakap ni. Satu, saya kecewa belum tubuh dah ada sifat dah takut nak cakap pasal Melayu. Itu yang kita frust. Lepas tu tokoh-tokoh memang hebat. Yang kita rasa boleh bergantung harap untuk masa depan bangsa dan negara. Tapi yang saya kira Datuk Seri, saya dengar ni macam ada memoir baru boleh lawan Tommy Thomas punya ni. boleh tahan. Datuk Seri punya memoir saya tunggu Tapi ni. jangan baca melalui PDF lah. PDF, Baca PDF nanti Tommy tak dapat buat duit. Datuk Seri saya tunggu memoir. InsyaAllah. Tapi apa ni yang disebutkan tadi tentang apa namanya Sejarah semangat kemelayuan tu yang nampak a bit luntur waktu di mana kita belum lagi nak tubuh parti, baru nak bersetuju nak tubuh parti. Saya kira hasrat kepimpinan pada ketika itu ialah mana satu yang jauh lebih penting. Ketika itu saya kira kepimpinan yang diteraju oleh yang Ayahanda Tun Dr. Mahathir adalah untuk menyelamatkan negara daripada kebinasaan yang saya sebutkan tadi itu. Itu yang beliau utamakan pada ketika itu. Maka saya kira ramai ahli-ahli Bersatu yang memula menjadi ahli dulu bersetuju dengan harapan dan kami berdepan dalam keadaan yang serba kekurangan. Itu di segi pandangan orang politik. Orang politik dia ada cara time benda yang tak boleh dulu boleh sekarang. So itu kita kena terima hakikat itu politik. Itu politik itu harus terima. Tapi sebagai ada masalah ke dengan pendirian itu? Saya rasa kita orang Melayu cari parti yang berani cakap pasal Melayu Islam tanpa takut dengan kaum lain. Bukan takut, maksudnya jangan terlalu. Saya ingat tadi kita ada bincang waktu tadi Sembang Kosong. Saya kata kita ni kadang-kadang kita kena letakkan di mana keutamaan
saya rasa sama-sama kita nak menuju ke tempat destinasi yang sama, tetapi di mana keutamaan dalam perjalanan kita tu. Hari ni kalau kita nak bercakap tentang tanah Rizab Melayu. Biarlah ada tanah Rizab Melayu 80% daripada muka bumi Malaysia ni. Tapi kalau orang Melayu tak ada tanah untuk dirikan rumah, orang Melayu tak ada tanah untuk bertani, bercucuk tanam, orang Melayu tak dapat nak memajukan tanah, apa gunanya? Apa gunanya ada Rizab Melayu sampai 80% daripada seluruh muka bumi ni pun. Jadi di mana yang lebih penting? Rizab Melayu yang tinggi ke, ataupun masalah perumahan untuk anak-anak Melayu kita, peluang untuk mereka bertani bukan semata-mata untuk syarikat-syarikat besar yang dapat tanah kemudian sit on it 5-10 tahun pun belum tentu untuk memulakan projek dan sebagainya. Ini jadi keutamaan itu yang saya fikir. Saya setuju dengan YB Peja. Itu saya cerita ni peringkat awal. Peringkat awal. Okay. So itu mengejutkan kami orang NGO yang selalu cerita pasal hak kepentingan orang Melayu dan ni tak ada kompromi. Jangan sampai takut nak bercakap pun. Itu yang kita kecewa. Apa yang orang marah dengan UMNO langsung tak berani bercakap lepas dah hilang third apa semua. Jadi itu yang kita rasa macam galat peringkat awal. Itu yang saya cakap ni pasal peringkat awal. Okay. Dan juga saya lihat bila kata berada dalam pakatan? No, sekarang saya nak cakap tadi bila kata Datuk Bahim bertanya soalan tu, Datuk Bahim bercakap, parti belum tubuh, belum jawatankuasa ada, tak ada bincang, tak ada meeting apa, tiba-tiba tuan nak bawa terus pergi jumpa. So ni dah macam kuku besi kita tengok sifat macam ni. So kita patut tubuh parti dulu. Berapa 7-8 orang dah lulus, sebulan je lulus. Bersatu ni cukup bagus, istimewa. Sebelah tukar logo je sikit. Tukar logo sikit, silap sikit. Pejuang dengan muda tak lepas-lepas. So even kita, putra Datuk Bahim pun sampai 9 bulan. Jadi patutnya tubuh bila dah sebulan tu buat cepat AGM ke peringkat pusat saja. Kekalkan jawatankuasa, penuhkan jawatankuasa, so baru bincang. Kita sekarang ini belum berapa dah beratas pentah bersama dengan DAP. Orang Melayu tak nampak yang orang Melayu kecewa masa Anwar Ibrahim keluar daripada UMNO pergi dengan DAP buat parti campur. Ni Tun pula begini. Itu yang frust kita nak ada satu parti Melayu yang kuat setanding dengan UMNO, betul-betul jiwa Melayu. Apabila Datuk Seri sebut tadi soal reserve tak penting kalau tak ada pemilikan itu hujahnya untuk menjustifikasikan apa? Bahawa kita perlu melunturkan sikit elemen Melayu itu, apa maksudnya? Tidak. Jangan sesekali kita melunturkan elemen Melayu itu, tetapi apa yang saya maksudkan, kita berjuang untuk satu perkara yang tak dapat dicapai, tak dapat digapai. Okey. Bukan tak boleh, tak ada digapai pun salah perkataan tu. Yang tak dipegang. Tak mampu. What's the point? Kalau apa gunanya kalau kita ada milik tetapi kita tak boleh buat apa-apa. Tak dapat manfaat daripada tak dapat manfaat. Okey, saya nak apa yang Tuan Syed sebut tu saya nak lontarkan pada Datuk Seri kerana gambaran kekecewaan mungkin perkasa lah di dalam penubuhan Bersatu itu kerana kesediaan Bersatu pada ketika itu berada di dalam Pakatan Harapan. Ya. Dan hari ini keluar semula. So apa fatwanya, kalau PAS ni suka istilah fatwa ni, yang dahulu masa pakatan dan kini di dalam perikatan pula. Di mana kita boleh memahami bahawa dulu Sadi kata tak melunturkan, tapi selepas satu pihak langkah Sheraton ada justifikasi baru pula, Datuk Seri. Apabila kita mendapati dalam kerjasama kita dengan Pakatan Harapan itu bersama dengan Amanah, DAP dan juga Keadilan, saya sendiri mengetahui kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Perak dan saya mendapati saban minggu apabila kita nak mengadakan mesyuarat majlis kerajaan negeri, saya didesak setiap minggu daripada semasa saya ingat ini nak jadi memoir ni. Kalau saya ingat Menteri Besar yang lain, kalau nak pergi mesyuarat Exco tu tak payah nak buat pre-council. Saya perlu ada pre-council untuk memastikan untuk berdepan dengan kawan-kawan Exco yang lain. Tapi antara desakan yang paling penting ialah untuk mendapatkan contohnya hak milik kekal kepada Kampung Baru Cina dan lain-lain. Untuk itu saya sesekali tak pernah nak ke belakang lah, tak pernah nak tarik handbrake ke apa ke. Saya terus berdepan dengan rakan-rakan walaupun dalam satu kerajaan untuk memastikan
perkara yang merugikan negeri itu sebenarnya. Sebenarnya itu tak menguntungkan. Itu bukan satu governance yang baik. Jadi saya halang perkara itu daripada berlaku. Namun halangan saya ini memang bertepatan dengan kanun tanah negara. Bukannya saya sentiasa nak melawan suka-suka, tetapi jadi ini maksud saya elemen Melayu tu saya pegang sampai sekarang dengan mana-mana pun di mana juga kita berada, saya rasa saya dan Parti Bersatu kekal dengan kekecewaan pada ketika itu yang Tuan Syed nyatakan itu adalah kerana kesediaan Bersatu untuk badi-badi lah, berpakat-pakat dengan DAP. Itu ketika Pakatan Harapan. Dan hari ini realitinya sudah terjongkit boleh. Itu yang Tuan Syed kata dia boleh tukar tu ikut kepada justifikasi. Realiti hari ini, adakah berarti Perkasa lebih suka dengan apa pendirian Bersatu hari ini selepas langkah Sheraton? Banyak angle jugalah kalau nak kata Perkasa suka atau tidak. Satu, kita walaupun kita lihat mandat rakyat bagi kepada PH, bila berlaku macam ni seolah-olah menafikan mandat rakyat. Tapi dari segi Perkasa memang selagi dapat peluang ketepikan DAP, alhamdulillah. Itu saja yang penting, ketepikan DAP. Tapi because why, bila kita tengok melihat Bersatu bersama dengan PH, kita tahu kesukaran Tun Mahathir dengan, walaupun dia DPM dengan pengalaman yang banyak apa semua, tapi dia rasa agak sukar dengan hanya 12 kursi saja. Jadi apa pun kita kecewa dengan sebab kalau kita nak ubah BN, orang Melayu ni betul ni dah macam terikat dengan UMNO kononnya. Tapi kalau kita betul-betul, kita tak usah terlalu bergantung dengan UMNO. Kita cuba cari satu wadah lain yang kita harap boleh menggantikan UMNO, dan kita nampak sekarang kita lihat PH itu majoriti menteri-menterinya adalah Melayu, kabinet. Kenapa tak boleh buat sesuatu? PH masa itu kabinet majoriti Melayu. PAN berapa orang? 5-6 orang. Bersatu 5-6 orang. Tapi tidak menjuarai isu Melayu. So patutnya peluang tu diambil oleh PH sebab majoriti pengundi adalah Melayu. Grab benda ni. Kenapa kita perlu jaga hati DAP? Kenapa DAP tak nak jaga hati komponen Melayu? Itu yang kita kecewa. Tapi apa pandangan Tuan Syed Hassan juga kenaan dengan kalau ada pula di kalangan kalau pemimpin daripada UMNO sendiri pula dengan hasrat begitu, tapi nampak nak bersekongkol pula dengan DAP dan juga keadilan. Saya lihat mereka ni acah-acah ya. Tak mungkin. Saya rasa even jadi kalau kata yang ada itu SD, ada surat, itu ada status. Saya percaya ada mungkin 2-3 orang yang dalam UMNO pun ada liberal punya muka juga. Ada yang ni saya rasa 3-4 orang yang dalam UMNO liberal ni dia rasa tak ada masalah dengan bersama DAP. Tapi yang lain 2-3 orang tu saya percaya dia orang acah-acah je. Acah-acah untuk menekan Tan Sri Muhyiddin. Jadi maknanya kalau saya tak bersetuju untuk bekerjasama dengan kerajaan sekarang di Perak, apa yang dikatakan berkenaan dengan jajaran baru tu tak mungkin akan berlaku lah. Itu cuma acah-acah. Saya percaya acah-acah. Tapi Datuk Seri sudah kehilangan kerusinya sebagai Menteri Besar. Itu bukan acah-acah lagi. Itu a real threat, Datuk Seri. Itulah saya nak dengar. So itu set lain. Saya lihat kat situ itu bacaan lain. Bacaan lain itu adalah saya lihat kepimpinan atau orang-orang politik yang mau gila jawatan. Gila jawatan, macam-macam lah. Kalau dia menjewi macam sama dengan orang yang dah ada SD nak menghadap inilah dia gila jawatan sebenarnya ni. Dia sebenarnya gila jawatan. Bacaannya gila jawatan ataupun untuk menyelamatkan diri. Itu bacaan awam lah Datuk Seri. Itu menyelamatkan diri tu adalah 2-3 orang tu kita kenal lah. Kita masalahnya sekarang macam tadi kita sembang. Suasana kita lihat bila bersatu dengan keadaan gitu, genting orang Melayu dah makin marah. Kita lihat bersatu
berapa kali PRK pun ditolak. So kita dapat isyarat yang Melayu dah memang tak boleh terima PH. Dan dengan bersatu sekali hanyut. Tapi tindakan Tan Sri Muhyiddin bijak, cepat, bawa lagi. Itu satu tindakan yang bijak pada saya. Itu untuk selamatkan parti mereka dan juga boleh mengikat satu pakatan parti-parti Melayu yang lebih kuat. Itu yang orang Melayu happy. Okey, gambarannya selepas langkah Sheraton maka penyatuan Melayu makin kuat. Tetapi hari ini kelihatannya penyatuan yang dahulunya berlaku semenjak langkah Sheraton ni sepertinya tekanan yang Datuk Seri terima juga menggambarkan bahawa bersatu ini disebabkan mungkin dari jumlah kerusinya dianggap pula mungkin cuba membeli beberapa penyokong daripada UMNO, memberikan tekanan dan akhirnya ini realiti yang berlaku. Terburai balik perikatan yang asalnya menggambarkan ini kerajaan Melayu Islam. Bagaimana Datuk Seri boleh persepsinya tentang itu bagaimana? Ianya sekadar membuktikan bahawa Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini tidak membuli parti-parti lain. Ada kemungkinan pula bahkan bukan saya tak nak sebut dibuli, tetapi beberapa pemimpin kami telah kehilangan jawatan, contohnya di Johor dan akhirnya di Negeri Perak. Itu kenyataannya. Jadi apa yang berlaku itu membuktikan perkara itu. Jadi saya nak betulkan persepsi bahawa Bersatu tidak pernah membuli sesiapa, malahan kita telah berkorban apa juga yang boleh untuk mempertahankan sebuah kerajaan yang kita anggap sebagai kerajaan Melayu Islam yang tidak menekan bangsa dan agama lain, tetapi malahan kita nak pupuk bersama dalam satu negara bangsa yang merdeka di Malaysia ini untuk kita terus menjalankan pentadbiran agar Malaysia menjadi lebih progresif, negara aman, dinikmati kekayaan sama rata dengan semua orang. Datuk Seri keadaan ni yang kita orang Melayu rasa kecewa. Bila kata dah bersatu, UMNO dan PAS bersama dah nampak kuat. Tapi kita pun melihat di segi kursi nampak macam 3 parti Melayu yang bergabung satu kerajaan macam kuat. Tapi kira-kira kursi tak besar mana. Different dia. Tidak bergantung harap dengan MIC dengan MCA. Dan 2-3 orang daripada Sabah, Sarawak. Yang terpaksa jaga pula hati diorang ni. Ini cerita pasal same market share. So dengan ada setakat 7-8 orang dalam Pakatan Nasional, bukan Islam, majoriti besarnya pemimpin Melayu pun tak boleh nak buat apa. Kita pun faham di segi offer yang belah sana tu mungkin jadi lebih kuat, yang ini boleh lompat, jatuh pula lagi yang sini. Jadi rakyat tak nak benda ni berlaku lagi. So mungkin rakyat pendam, tunggulah PIU 15. Jadi yang itulah yang kita harap, supaya parti yang bersama dengan Bersatu, dengan PAS ni, saya tengah cakap UMNO lah. Datuk Seri mungkin tak nak cakap pasal dia dah satu gagasan atau perpakatan. Nanti cakap pasal UMNO, nanti orang UMNO kecil hati dengan dia. So, saya sendiri sebagai NGO, saya kecewa dengan UMNO kenapa tak boleh bersama terima je apa yang diberi, jawatan yang dah diputuskan. Dan saya pun terkejut, PAS walaupun boleh dikata kingmaker, dapat apa jawatan dalam kementerian mana pun dia terima, diam. Tak ada nak tekan-tekan, nak menteri kanan pun tak ada PAS. So kenapa yang UMNO ni tak habis-habis peringkat awal, tak puas hati. Lepas tu ugut apa semua. Ini yang kita kecewa. Itu soalan susulan saya juga tu. Tapi saya kalau bolehlah, janganlah kita sebutkan jika berlaku pun perkara-perkara begitu, kita tak boleh terus tuding kepada UMNO per se. Mungkin kalau ada 1 atau 2 orang pemimpin yang nampak bertindak sedemikian, tetapi bukannya ianya kita terus nak cakap as a whole, UMNO as a whole. Itu saya ingat itu nada sebagai nada Datuk Seri lah. Begitu nada sebagai saya nada macam saya orang atas pagar NGO, saya nak sebut siapa pun boleh. UMNO kenapa tak berpakat betul-betul? Jangan bos, jangan kacau bos. Kita nak berkawan. Apa yang kacau-kacau lagi? Datuk Seri di Facebook biar kita cakap. di Facebook Muhammad Said dia kata Datuk Seri bercakap berlapik sangat ni, dia kata. Kalau saya membaca sentimen itu apa yang kita pegang ni adab Melayu. Datuk Seri melihat, kalau kita melihat dalam kerangka kerajaan yang ada hari ini tekanan terus diberikan kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin.
dikatakan gagal mengawal COVID. Pembangkang seperkara lah. Pada hemat saya, pembangkang ni memang kerja dia akan mencari apa juga ruang kelemahan yang ada. Tetapi bila diberikan oleh UMNO, dan yang terakhir ini secara satu rombongan mengkritik tentang pengaliran keluar FDI, gambaran kelemahan pentadbiran yang ada ini. Dan dengan tekanan yang juga datang dari dalam, saya petik tadi Muhammad kata Datuk Seri ni berjiwa Melayu, cakap elok berlapik, tapi gejolak dalam tu off air baru dia keluar. Datuk Seri. Macam mana nak memahami realiti tu? Kerana tekanan tak berhenti dan kita semakin menghampiri PRU. Apa masa depan bersatu dengan tekanan yang terus diberikan ini? Ya, tapi apa juga perbincangan kita nombor satu, saya ingat kita jangan terlalu suka sangat berpolitik lah. Okey, datang dari orang politik tu Tuan Syed, jangan suka sangat berpolitik. Kita kena tenang-tenang sikit. Kalau kita benar-benar ikhlas nak buat sesuatu perkara, walaupun saya orang politik, saya sepenuh masa sekarang ni politik saya. Yalah, apa nak buat lagi? tak ada projek. Tapi apa namanya, kita ada batasan agama kita dan sebagainya. Saya bukanlah seorang yang tinggi belajar agama, pun tengah tak ada kerja ni belajar mengaji balik. tapi apa namanya, jangan terlalu banyak sangat berpolitik, fikir tu terlalu kalau tadi bercakap tentang COVID, ini masalah kita sejagat. Satu dunia ada masalah ni. Dan apa yang kita perlu perangi, penularan COVID ni semua orang kena buat. Dia tak boleh harap pada kerajaan. Kerajaan buat apa juga kalau rakyat tak ikut, it won't work. Ya. Jadi fahamkan itu dulu. Jadi ini peperangan kita bersama. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira parti. COVID ni jangan main-main. Ya, kita doakan tak simpang, jangan sampai kat kita atau keluarga kita ataupun siapa-siapa di negara kita. Itu utama. Cakap tentang pengeluaran FDI. Keluar daripada negara ni. Look. Kalau saya datang daripada negara luar, melabur di negara ini, tak goyang ke tengok keadaan kita. Tak risau ke tengok keadaan apabila di kedai kopi yang paling kecil di kampung pun bercakap tentang politik macam nak berperang. Tapi itulah gambaran publik mengatakan kelemahan kepimpinan di bawah bersatu. Tidak boleh membawa satu saya melihat ianya adalah kelemahan kepimpinan semua ahli politik di semua parti. Kenapa kami orang politik kan perlu sangat nak bercakap tentang politik sepanjang masa? Tak perlu. Saya sentiasa sebut dengan wartawan sendiri pun, dengan rakan-rakan lain, kita perlu ada tanggungjawab kepada negara ni. Kita tak boleh nak bercakap tentang suatu perkara, kita highlight sesuatu perkara demi untuk menjual akhbar kita, demi untuk mempopularkan siaran kita dan sebagainya. Itu tak, kita perlu memimpin masyarakat. Apa yang perlu dibincangkan, apa yang jangan dibincangkan. Kalau perkara itu lebih merosakkan daripada membina, jangan sebut. Simpan dulu. Hari ini kita dalam keadaan negara dalam keadaan darurat kesihatan. It's dangerous. Tapi orang masih mengatakan perkara sebegini juga ada kaitannya dengan politik. Masya Allah. Kalau setiap perkara hujan, ribut, petir, banjir, semuanya ada kaitan dengan politik, saya bimbang dengan masa depan negara kita. Jadi saya haraplah dalam apa juga kita lakukan, tone down sikit. Tone down. Kalau cakap bahasa budak-budak sekarang ni, chillax. Tenang. Kalau ditakdirkan saya bukan lagi jadi menteri besarnya, nak suruh saya berlawan, kenapa? Dah tentunya Allah takdirkan sebegitu. Saya pun tak mimpi jadi menteri besar. Tanya Tuan Syed, kami sama-sama dulu nak tubuh parti dan sebagainya. Saya budak macai. Saya kerja demi Allah. Saya nak nampak sesuatu itu, saya nak cuba lakukan. Tetapi kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, saya akan teruskan dalam apa juga kapasiti saya. Tuan Syed masih terus berjuang dalam kapasiti beliau. Jadi ini yang perlu kita terlalu sangat kalau UMNO pakat dengan PAS, pakat dengan Bersatu, apa jadi? Kemudian seat ni macam mana? Terlalu politik, terlalu, dan akhirnya saya fikir Maghrib tertinggal, Isya tertinggal, apa tak guna. Baiknya kalau semua ahli politik berpendirian begitu. Tapi cuma 1% barangkali. Tuan Syed cuma. Tapi kalau kita tak cuba. Saya faham sentimen itu. Saya nak berbalik pada Tuan Syed ya. Tuan Syed, kita banyak di peringkat ini mungkin dalam 35 minit memberikan reflektif kepada apa yang telah berlaku.
Tetapi cabaran masa depan ni, PRU ni, kalau Tan Sri Anwar Musa dia kata bulan 8 pun dah boleh buat dah. PRU ni ataupun mungkin 60 hari selepas itu. Apa bacaannya terhadap bersatu ni dengan kalaulah kemelut yang ada hari ni, tekanan yang ada hari ni berterusan sampai bulan 8? Saya sebagai rakyat biasa, NGO, pada saya biarlah sampai bila-bila pun sampai habis penggal. Okey. So habis penggal. Saya rasa rakyat nakkan stabiliti. Saya lihat dengan keadaan sekarang ni akan berlaku kedudukannya bila habis PRU 15 macam ni juga. Macam ni juga. Sebabnya? Tergantung juga. Ugut-mengugut lagi. Lompat-melompat. Ya, sebab lompat dibenarkan. Boleh dibuat. Dibenarkan. So, saya biarkan 2000 sampai 2003 habis penggal. Dengan kalau boleh darurat pun sampai 2003. Tak perlu. Okay. Sebab yang dia kasih keselesaan kepada kerajaan yang ada. Betulkan ekonomi. Okay. Tak payah dia nak tumpu, nak tepis sana tepis sini, serangan politik semua ni. Yang YB Peja cakap tadi, cakap pasal politik siang malam tu, tu orang politik dengan blogger-blogger dia, dengan dia punya cyber trooper dia untuk karam ni semua. Rakyat biasa nak cik makan, itu ya. Sekarang ni banyak yang kat bawah tu kita kesian juga. Tapi jangan kerap sangat rajin baca tu, letih jadi kita. Kena memilih juga membaca. Itulah kami dekat dialektika ni baca Quran. Sekarang cuba baca semua. Cuma kalau lah. Tapi balik kita katakan bulan 8 ni, macam mana kedudukan bersatu? Saya bila saya mendengar yang tadi ISMA punya presiden, Saudara Amin dengan pemuda PAS, dia sendiri yang memimpin NGO, gabungan NGO yang besar. Gabungan NGO Islam ni yang besar ni, dia orang silent di bawah ni. Bila dia yang sebut UMNO gone case, so saya percaya peluang bersatu ni kalau bekerjasama dengan PAS betul-betul lebih mendapat sokongan daripada orang Melayu. Itu yang saya nampak. Tapi kalau UMNO tak nak berubah, ini soalan yang besar kepada bersatu kerana niat asal penubuhannya untuk mengisi kasut seperti mana UMNO itu, tapi hari ini realitinya juga adalah nampaknya UMNO pun terbelah dan kelihatannya juga politik dan skimming dalaman parti itu sendiri pun menggambarkan bahawa dia belum berubah lagi. Itu yang saya sukar nak saya sampaikan secara sukar kerana cuba untuk menjaga hati atau sukar sebab apa, Datuk Sri? Saya cuba nak faham. Dalam apa juga perkara kita kena sentiasa menjaga hati orang. Sebab tu saya tunggu memoir tu. Dalam buku tapi yang saya cuba nak sampaikan, tak ada apa dosanya ahli-ahli UMNO di kampung. Tak ada apa dosanya ketua-ketua cawangan, ketua-ketua wanita cawangan di luar sana. Yang hati mereka cuma nak bagi perkhidmatan kepada masyarakat melalui berparti dan sebagainya. Tak ada dosanya makcik-pakcik kita, saudara-mara kita di sana. Tapi mungkin ada masalah pemimpin. Saya tak nak cakap UMNO saja. Semua parti bila kami ni dah jadi pemimpin, jadi timbalan presiden macam saya ni besar kepala. Kami ni mikirkan yang kami ni terlampau pandai daripada orang lain. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya kami ni diduga oleh Allah SWT untuk aku bagi kamu kedudukan, aku bagi kamu tempat, apa yang akan kamu lakukan dengan kedudukan kamu. Itu yang kami ni sekarang ni sedang diuji sebenarnya. Bukannya ianya satu kelebihan yang boleh dibanggakan. Saya cukup risau. Tapi jadi itu yang saya sebutkan. Kalau kita nampak seseorang pemimpin itu tak berapa kena kelakuannya, tindakannya, keputusannya, janganlah terus kita menuding kepada platform yang beliau wakili. Datuk Sri, dua soalan susulan saya apabila mendengar Datuk Sri menyebut ini. Yang pertama adalah niat asal penubuhan bersatu untuk mengisi kelemahan UMNO, yang mana UMNO itu dianggap sebagai mewakili nilai-nilai kleptokrasi. Again, saya tak sebut UMNO per se. Saya kata kelompok tertentu. Saya dah terganggu pula. Dua perkara. Pertamanya kerana menganggap bahawa itu tujuan asal untuk mungkin pembersihan lah. Dan hari ini kelihatannya UMNO masih melihat mungkin yang lain-lain itu tak memberi cabaran yang besar sangat kecuali bersatu. Sebab apa sebab yang UMNO ni katanya bersatu mencuri ahli? Apa yang menyebabkan UMNO ni rasa macam itulah je bersatu. Kalau tak tahulah Tuan Cik, kalau nak cakap pasal mencuri ni, saya ingat kalau dulu saya budak-budak dulu biasa juga curi pelam.
dosa tu tak baik tu, nak cari balik tuan pelam ni pun sampai hari ni saya tak boleh jumpa dah. Apa namanya, nak curi kucing boleh kot. Tapi nak curi orang ni, Tuan Syed Munawar, saya ada akai. Nak beli orang ni pun saya ingat bukan murah lah agaknya. Dan kami sebagai sebuah parti baru nak beli ni tak ada duit. Nak curi orang tu kalau dia tak nak, macam mana nak dapat? Jadi saya fikir itu tak ada. Tapi mungkin orang, jadi apa yang UMNO risau sangat? Bersatu ni berapa ramai? Masalahnya kita we were talking about market share tadi. Market share sebab UMNO sebagai sebuah parti Melayu, PAS juga didominasi oleh bangsa Melayu beragama Islam. Begitu juga dengan Bersatu. Jadi kami mempunyai market share yang sama. Maka dalam satu kampung tu kita sesama kita, jadi itu yang menyebabkan ada sedikit Tapi kalau kita ada kebun, takut buah kita curi, pagahlah betul-betul. Itu analogi dia dah macam Jagalah. senyum Datuk Seri. Dia tak jaga, orang lagi. Datuk Seri tak jaga kebun. Saya tidak menganggap tidak jaga kebun. Saya anggap bahawa permainan di dalam pentas politik ni, dia punya syarat dia lain macam. Kita ramai kawan-kawan saya yang akademik masuk dalam politik, dia nak berhujah dengan idealisme, dia terpelanting. Dia politik of pragmatism tu, game dia lain. Real politik di lapangan itu. Watak Datuk Seri Luna cuba meraihkan keterbukaan. Tan Sri Muhyiddin juga baik. Itu kebimbangannya. Berlawan dengan hulu balang dan Panglima UMNO ni yang very pragmatic. If you're not with me, I have to kill you. Dalam buku Power itu syaratnya adalah pastikan musuh lunyai. Tapi pendirian Datuk Seri tidak sejadah dengan itu. Jadi kalau itulah pendiriannya, mungkin baik kepada civil society seperti sebuah NGO, tapi dalam politik dibimbangi akan terus menjadi mangsa. Tapi akhirnya, yalah, sorry lah kalau saya cakap cara begini, tapi kalau kita tak yakin pada Tuhan, takkan nak yakin dengan pemimpin. Kita kena yakin dulu dengan Allah SWT. Nampaklah dia lebih rapat dengan PAS ni. Tahu saya. Bukan sebab tu. Tapi saya yakin dan percaya UMNO yang ditubuhkan daripada tahun 1946 juga punya idealisme yang sama. Betul? Kita kena yakin dengan perkara ni. Kalau kita tak yakin, dulu waktu kita tubuh parti, kita tak pernah terfikir nak tubuh kerajaan. Adakah Datuk Seri akan apakah Datuk Seri akan mengalah mewakili suara parti apabila nanti percaturannya siapa perlu bertanding di kerusi yang tiga-tiga menuntut? PAS, UMNO dan Bersatu tiga-tiga menuntut. Adakah juga akan lunak kita redha dengan takdir Tuhan? Ya, kita akan bincang. Kita akan sampaikan pandangan masing-masing dan akhirnya kita akan dapatkan satu keputusan sebab keputusan itu akhirnya mesti meraihkan kepentingan ramai, bukan kepentingan ketua bahagian, ketua kawasan ataupun ketua bahagian Bersatu itu sendiri. Dia kena kepentingan ramai. Tapi untuk terus menjadi tunjang di dalam kabinet, tentulah Bersatu memerlukan jumlah kerusi yang lebih banyak bagi meningkatkan probability. Itu saya akan cakap dulu. Nanti? No, 5 tahun dulu saya cakap perkara yang sama. Tapi terbukti tak boleh. Dengan keadaan saya di Perak, terbukti apabila Tun Dr. Mahathir mengangkat Supah sebagai Perdana Menteri dengan 13 kursi daripada Bersatu, terbukti tak boleh dicongak. Dia bukan begitu. Congak dia lain. Politik sekarang terlalu dinamik. Kadang-kadang politik ini dia soal congak 1 campur 2, 3. Tetapi nampaknya macam ni silat dia lain macam ni. Pencak ke mana satu, Tuan Syed? Bacaan. Tak tahu bacaan. Dari pandangan rakyat biasa, itu orang politik nak kira, dia boleh nak kira-kira lah. Orang rakyat biasa nak tengok parti politik ni berani tak berjuang, bersuara tentang kepentingan mereka. So, Bersatu ada masa lagi. Kalau tu you kena selesaikan, Bersatu kena selesaikan banyak isu yang tergantung masa PH. Kita orang nak cuba TH, tabung haji. Orang Melayu tak tuntut adakan tribunal. Buatlah, tengah berkuasa sekarang ni. Lepas tu isu adib. Mahkamah Coroner dah sebut benda tu kematian disebabkan dipukul. Dikira dibunuh. AG masa tu, Temi Thomas, pelekehkan keputusan tu dengan tengok buku baru dia ni, memo dia. Kononnya hakim tu tak berapa Pasifik dia punya judge dia apa semua. So nasihat oleh hakim tu supaya diadakan siasat semula polis
Tapi lalas dia guraukan benda tu. Itu yang orang Melayu Kecewa. Itu kes orang Melayu mati dibunuh hanya nak tolong padamkan api. Ini isu perkauman jugalah. Dia kena ambil serius. Orang Melayu marah. Ini isi hati orang Melayu ni. NGO Melayu cukup marah ni. Tak selesai lagi. Saya tadi atas ini saya bertanya isu ni setakat mana dah sampai. Sebab saya tak boleh follow semua isu. Saya tanya ke kawan NGO lain. Lepas tu isu yang macam Reserve Melayu apa semua. Yalah, Reserve Melayu walaupun ada tapi tak bangun, tak guna juga. Tapi ni sentimen orang Melayu. Sentimen orang Melayu ni bersatu kena ambil tackle. Menjuarai isu. Biarlah semak samun apa, tapi jangan hilangkan Reserve Melayu, jangan terlepas. Kalau yang terlepas tu cepat kembalikan. PM ada kuasa, beritahu semua menteri besar, saya nak setahun 2 tahun ni berada progress. Tanah Reserve Melayu dah dikembalikan. So ambil hati orang Melayu itu yang Tuan saya, bila disebutkan ini, tentulah kita tengok isu-isu yang dulunya semangatnya Melayu, TH, Felda, Adib, Tanah Reserve, ini Kampung Baru. Itu dulu turf perjuangan UMNO. Macam mana nak menyelit bersatu di dalam rel itu? Tapi nampaknya semua tengah senyap ni, mungkin sebab PKP ataupun darurat, tak siapa nak menjuarai sangat. Apakah ini kesempatan dalam keadaan mungkin Ogos saja PRU? Saya fikir masing-masing sedang menjuarai isu-isu yang disebutkan tu, tetapi dengan cara tersendiri yang mungkin tak mampu lagi perhebohkan. Jadi itu yang sedang berlaku, saya percaya. Saya amat percaya. Contohnya Kisah Adib sendiri, saya ingat waktu tu Perdana Menteri kita adalah Menteri Dalam Negeri. Beliau lebih tahu. Dan tentunya ada perkara-perkara yang sedang dilakukan yang kita tak tahu. Begitu juga dengan masalah seperti Reserve Melayu, saya tahu apa yang saya cuba lakukan di negeri Perak dulu, yang saya tahu juga yang ianya masih dalam pelaksanaan di bawah kepimpinan Menteri Besar baru sekarang ni pun di dalam pelaksanaan, tapi masih belum boleh diumumkan lagi. Tapi banyak perkara yang sebenarnya in works yang kadang-kadang saya percaya jugalah, kadang-kadang orang kita ni bila analoginya lah, lepas dia sembahyang takkan dia nak cakap kat orang aku dah sembahyang. Dia sembahyang tak payahlah nak heboh. Itulah, itu bukan tipikal sikap orang politik tu. Orang politik ni selalunya debat, dia kena bagi tahu. Itu saya selalu cakap. Saya selalu cakap dulu, bezanya kalau saya nampak perubahan yang berlaku di Malaysia ini apabila dulu pemimpin-pemimpin tok nenek kita, bapak kita semua dulu, dia buat kerja demi rakyat kerana Allah, dia buat je. Tiba-tiba kita nampak ada jalan raya, ada sekolah, ada jambatan, ada api air, orang Perak cakap api air. Jadi semua tu dah ada, dan we took for granted lah saya. Lepas tu tak ada pun Facebook kan. Tapi sekarang ni saya bimbang apabila seorang tu dah nak jadi calon, dia pergi sembahyang subuh, dia ambil gambar, masuk dalam Facebook, dia kata apa? Alhamdulillah sempat menunaikan solat subuh di masjid hari ni. Saya pening kepala. Tapi saya anggap baik dia nak mengajak orang lain juga bersama dengan beliau. Jadi tapi saya punya pandangan, apabila kita buat sesuatu tu, kalau nak dapat barakah, nak dapat keberkatan daripada Allah SWT, buatlah dengan penuh ikhlas, tanpa nak heboh-heboh sangat. Jadi kalau orang politik, saya ni cakap macam saya pula NGO. Saya cakap kat orang politik, tolonglah. Dia benda ni kita parti macam bersatu, dia nak menang, dia kena beritahu. So dia tak boleh nak Tuhan je tahu. Tuhan memanglah akan. Tapi saya yakin Allah akan membuka jalan. Semua yakin. Saya tidak menganggap bahawa dalam satu sesi begini kita boleh conclude, dan saya kira ini satu peluang yang manis untuk sekurang-kurangnya kami nak tunjuk letak duduknya setiap satu parti yang saya sebutkan itu. 4 parti yang besar yang lama tu kami sudah huraikan, dan saya sebutkan bahawa belum ada pun daripada kesemua parti, kecuali PAS mungkin, sebab PAS ni dia konsisten, jawapan dia satu je, ikut Quran, ikut sunnah, mudah. Tetapi program-programnya, penterjemahannya itu yang boleh diperdebatkan. Tetapi kalau dalam konteks parti-parti lain termasuk Bersatu hari ini, saya cuba mencari naratifnya apa kalau PRU bulan 8 nak cerita macam mana. Sekurang-kurangnya tadi Tuan Syed dah ada sebut, dia kata ada banyak isu-isu yang tak nampaknya tidak dijuarai. Masih ada masa kalau ingin mencuba, tapi dalam keadaan parlimen digantung ini, saya tak pastilah apa realitinya. Saya nak bagi 2 minit setiap seorang. Saya mula dengan Tuan Syed dulu. Daripada perbincangan ini dan juga dengan realiti melihat tekanan yang dihadapi oleh Bersatu
dengan jangkaan bahawa yalah NGO nak kalau boleh habiskan penggal ini, tetapi saya tahu nampak air tenang bawah ni berantakan di bawah ni, tak boleh duduk diam. Saya selalu sebut Datuk Seri, saya kata nak mengharap orang politik ni tak main politik macam kita anggap Messi ni tak pegang bola. Geli kaki dia tak boleh. Jadi mungkin Datuk Seri mengambil sikap yang sangat lunak, tapi saya tahu pemain-pemain lain ni termasuk dari parti-parti lain dan parti yang merasa antagonistik, rasa terusik atau tercabar dengan Bersatu, dia tidak duduk diam. Itu hukum dia di dalam politik ni. Jadi apa yang kita boleh harapkan dengan realiti hari ini, cabarannya menuju kepada PRU akan datang. Maknanya saya cakap ni bukan khas untuk Bersatu. Ya. Isu-isu Melayu tu ni nak sambung sikit lagi yang tadi sebelum 2 minit ni. Nampaknya sekarang ni isu-isu Melayu ni UMNO pun dah senyap sikit, Bersatu semua ni dah semua harapkan sekarang Putra. Bukan Senak ni. Ya, PAS pun tak bingi sangat dah. Putra tengok ke mana-mana pun isu-isu Melayu dah bawa, sampai isu tanah, isu apa semua dia pergi. So kita rasa macam Putra boleh ambil kesempatan. Nanti kena buat apa ada dengan Putra. Okey, soalan boleh you ajak dengan berjasa sekali. Berjasa dengan Putra sekali. Okay. So dalam 2 minit ni saya mengharapkan, orang semua mengharapkan supaya kehebatan pimpinan Melayu dulu tu dapat balik kembali, duduk bersatu betul-betul. Yang dulu boleh cipta tabung haji, yang dulu boleh cipta Fekra, yang dulu boleh cipta Risda, yang dulu boleh cipta macam-macam kepentingan orang Melayu yang dapat peluang. Takkan benda tu je sampai bila-bila macam tak ada idea. Kita nak dengan kuasa politik yang bertambah kuat akan datang, bila kita pemimpin Bersatu, kita boleh rekakan baru-baru punya agensi yang macam tu umpamanya. Takkan, tapi yang kita lebih malang lagi, apa yang dibuat oleh pemimpin dulu, tok nenek kita yang memimpin dulu, rosakkan, jual, lelong, buat harta je lelong, buat harta lelong. Orang tua dulu macam serupalah kat kampung, ada tanah anak cucu jual. Yang dulu pemimpin bina bangunan, pemimpin buat itu, buat ni, syarikat tu maju pergi jual apa ni semua. Ini yang kecewakan orang Melayu, yang bimbang. Dan kita kena terima hakikat bahawa kursi parlimen kaum lain makin hari makin bertambah. Penduduk makin padat di kawasan-kawasan bandar ni, yang dulu MP-nya Melayu, sekarang akan datang tak akan jadi kuasa Melayu yang majoriti. Lama-lama hilang kuasa Melayu terus, disebabkan keberantakan atau perkelahian pemimpin-pemimpin Melayu. So kena sedarlah, saya harap pemimpin-pemimpin Melayu ni duduklah, muhasabah diri. Yang ada kes mahkamah tu, volunteer lah, undur diri. Senang cerita, rakyat terima. Saya rasa rakyat umum menyebut itu, tapi susah nak berlaku dalam realiti parti yang ada. Sebab ketamakan tu, cakap dengan berserban, sekali-sekali ada program dengan maulud, dengan berjubah, dengan apa. Tapi itu pemimpin yang tak bawa. dipilih oleh Melayu sendiri, bukan? Jadi Melayu akan pun kena berubah juga di dalam menilai. Tuan Syed, daripada jawapan Tuan Syed itu saya nak bawa pada Datuk Seri, kerana yang Tuan Syed cari adalah idea baru. Idea baru. Jadi Bersatu mungkin sebentar, sebelum itu berapa daripada 10 markah penuh, berapa nak bagi Bersatu hari ini? Tuan Syed. Daripada 20. 10 saya tanya Tuan Syed. Kamu berapa nak bagi? Sebagai perkasa lah, Putra pun boleh. Saya lihat kepimpinan Tan Sri, kita menggambarkan Bersatu ni, kita kena tengok bos dia. Okay. So rakyat peringkat awal banyak orang kata suka ataupun happy dengan kepimpinan, cara kepimpinan, disebabkan COVID peringkat awal dah boleh susun dengan bantuan-bantuan apa semua ni. Tapi disebabkan begitu panjang keadaan COVID ni, saya rasa kerajaan ada masalah beberapa perkara segi kewangan apa semua. Kita mengharap sesuatu yang orang kata miracle sikit, yang boleh, sesuatu yang Tan Sri boleh lakukan. Kita bergantung harap dengan Bersatu ini, bergantung harap dengan Tan Sri. Diharap kalau Tan Sri boleh buat sesuatu, saya rasa buat masa sekarang ni saya boleh kasi 7. Saya tak boleh tanya markah tu daripada timbalan presidennya, dia tak ada nanti. Tapi soalan idea itu saya nak bawa pada Datuk Seri 2 minit ya. Mengharapkan idea baru. Dan dengan jangkaan bahawa tekanan-tekanan yang ada ni seolah-olah macam nak supaya cepat PRU. Jadi apakah sempat kalau bulan 8 nak mengemukakan satu idea gagasan supaya nampak Bersatu kekal relevan dan perlu lebih banyak peluang kepimpinan di masa depan? Saya fikir ianya in the works, sedang diusahakan. Cumanya masalah yang kerajaan sedang hadapi ialah
kekangan untuk kerajaan bersemuka dengan rakyat. Tak dapat kita nak lakukan perkara-perkara yang biasa kita lakukan seperti program-program bersama dengan rakyat dan sebagainya. Ini tidak dapat dilakukan sekarang ni. Dan begitu juga dalam social media, kita dihidangkan dengan terlalu banyak perkara politik dan gurauan-gurauan ke arah politik juga. Jadi keseriusan tentang kita hendak membawa sesuatu agenda untuk jangka masa panjang bukan mudah. Dan ianya memerlukan macam lagu jugalah kot. Bila dengar melalui radio ni pun itu dah kira baik, tapi you need to hear it live baru you dapat. Jadi gitu. Jadi yang sekarang ni pemimpin tak dapat nak bersemuka dengan rakyat. Ini satu masalah yang amat besar. Tetapi saya amat yakin dan percaya dengan kabinet yang ada sekarang ni, kita mempunyai satu kumpulan pemimpin-pemimpin lama dan baru. Ramai juga yang baru. Dan kita dapati contohnya Menteri Kewangan, kita ada Menteri Wanita, Kebajikan dan Masyarakat yang saya kira juga banyak buat kerja-kerja yang di luar kotak, menubuhkan skuad prihatin beliau yang saya nampak bergerak dengan cukup baik di waktu banjir dan waktu Covid ni. Saya melihat banyak lagi perkara yang dibuatnya oleh Jabatan Perdana Menteri sendiri melalui Menteri Tugas-Tugas Khas dengan satu majlis kemakmuran Bumi Putra. Perkara ini masih belum sampai, belum sempat lagi nak dipanggil perkasa untuk dibicarakan perkara ini untuk mendapat idea tambahan dan sebagainya. Tetapi it's in the works. Ianya sedang dalam usaha. Saya yakin insya-Allah dengan usaha, kalau satu perkara yang baik untuk negara kita, untuk agama kita, untuk bangsa kita, kita bersama. Kemudian politik, kita tunggu pilihan raya. Ya. Saya setuju tu. Ya. Cumanya masa makin suntuk dan janji Perdana Menteri adalah cepat selesai Covid ni, terus nak buat PRU. InsyaAllah. Rakyat ingat janji tu. Kerajaan emergency sekarang ni, tak ada peluang lain. Datuk Seri, the work in progress yang Datuk Seri sebut tu bererti semakin berkesan kita menangani Covid, semakin pendeklah masa untuk memenuhi yang program-program dan idea-idea yang Datuk Seri nyatakan itu. Kita rakam ni. Untuk kita ulas lagi nanti. Terbaik. Jadi terima kasih. Saya harus mengucapkan ribuan terima kasih Dialektika, Datuk Seri. Dia kata kalau live dia seronok, kalau digital online ni dia tak minat lah. So terima kasih lah kerana masih lagi meluangkan masa bersama kami. Tuan Syed juga terima kasih. Jangan serik, jemput datang lagi sebab kita sentiasa menyediakan. Saya minta ampun, maaf lah kalau saya ada terkasar bahasa, kalau ada perkara yang saya sebut tak kena, ampunkan saya. Saya manusia yang tidak sempurna. Sama saya. Ya. Kalau saya cakap UMNO lebih tu, maknanya saya tunjuk kat saya siapa, dia orang faham lah. Yang penting niat. Saya kira rakyat boleh menilai sendiri keikhlasan yang ada. Terima kasih kepada semua yang menonton dan komen-komen yang tidak sempat semuanya kita kutip di dalam rancangan pada kali ini. Jangan lupa hari Khamis, anekdot kami mengulas buku memoir Tommy Thomas. Saksikan secara langsung pukul 9 malam nanti. Beli buku yang sebenar, jangan tularkan yang PDF itu. Haram. Kerana itu merupakan hak cipta pemilik penulisnya. Walaupun semua orang dapat, jangan baca. Datuk Seri minta satu, saya kena carilah nanti mana nak dapatnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Jumpa lagi.